Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan strata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Tapi buat kali ini, kami akan merungkaikan intipati seminar pengurusan strata yang efektif yang akan berlangsung pada 18 Mei, which is hari Khamis yang akan datang. So, bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Rosizah Abdul Rahim, pengarah di Jabatan Pesuruhjaya Bangunan Majlis Pembenaran Ampang Jaya, dan beliau akan membincangkan topik kepentingan pengurusan strata yang efektif, intipati seminar pengurusan strata yang efektif, panduan praktikal dan lawatan ke pangsapuri terpilih. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Muhammad Rosizah, sila tinggalkan soalan anda di bawah dan Surveyor akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Rosizah untuk memulakan sesi perkongsian. Silakan, Sir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada The Excel Academy of Real Estate di atas jemputan bagi satu lagi siri Strata Talk Show. Jadi untuk tajuk Strata Talk Show pada hari ini yang juga akan secara langsung berkaitan dengan seminar yang akan diadakan pada 18 Mei iaitu pada hari Khamis ini berkenaan dengan pengurusan strata yang efektif, panduan praktikal dan lawatan ke pangsapuri terpilih. Okey, baiklah, untuk pertama kalinya saya ingin bercerita atau menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan atau bagaimana untuk membentuk sesuatu pengurusan itu menjadi supaya lebih baik dan juga efektif, terutama di skim perumahan berstrata. Seperti mana yang kita tahu, pengurusan sesebuah organisasi tidak kira sama ada ianya merupakan JMB, MC ataupun persatuan, pada mana-mana sahaja juga persatuan, kebaikan atau keputusan untuk menguruskan sesuatu organisasi itu adalah bukan sesuatu perkara yang mudah. Tetapi untuk membentuk organisasi itu juga bukan sesuatu perkara yang sangat mudah atau menjadikan ianya sebagai sebuah organisasi yang cemerlang atau terbaik, ianya juga mengambil suatu peringkat yang sangat sukar, ya, terutama di kalangan pemilik-pemilik petak yang seringkali kita ketahui pelbagai ragam, pelbagai cara dan juga pelbagai perangai atau sikap yang kita dapat lihat. Seringkali kita dapat melihat kepada aduan yang dikemukakan kepada JMBMC sehingga ianya sampai ke peringkat Pesuruhjaya Bangunan, pelbagai aduan, pelbagai ragam manusia yang dapat dilihat. Ya, seringkali kita dapat lihat aduan yang disampaikan, ada kalanya aduannya adalah sesuatu yang rasional dan ada kalanya aduan itu tidak rasional. Tetapi pertimbangan yang seharusnya diambil oleh setiap ahli jawatankuasa di peringkat JMB ataupun MC untuk menyelesaikan sesuatu perkara ataupun permasalahan yang berlaku di dalam skim perumahan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi membentuk sebuah organisasi atau pengurusan yang efektif, ianya mengambil masa bukannya 1 atau 2 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, tetapi ianya mengambil tempoh yang mungkin tidak boleh dinilai secara subjektif kerana ianya adalah merupakan pandangan yang berbeza bagi setiap daripada kita. Setiap manusia, kita mungkin mempunyai rambut yang sama hitam, tetapi hati kita mungkin lain-lain. Jadi perkara yang boleh saya sampaikan di sini adalah bagi kedua-dua pihak, iaitu pemilik petak
dan juga ahli jawatankuasa di dalam JMB-MC. Perkara pertama yang perlu diambil tanggungjawab oleh JMB-MC apabila mereka menerima atau mengemukakan aku janji sebagai memegang jawatan sebagai ahli jawatankuasa JMB-MC, mereka seharusnya melihat atau memegang Akta Pengurusan Strata, Akta 757 sebagai kitab utama mereka dalam mereka menjalankan pengurusan atau tanggungjawab mereka sebagai JMB-MC bagi memastikan kawasan atau skim perumahan mereka sebagai menjadi lebih baik atau lebih sempurna daripada sebelum-sebelumnya. Tetapi apabila kita melihat apabila tampuk kepimpinan itu diambil daripada peringkat sebelumnya, seringkali kita akan lihat bahawa jawatankuasa yang baru dibentuk akan mencari kesalahan jawatankuasa yang lama. Mungkin ianya dilihat agak kurang tepat atau tindakan yang tidak berasas, tetapi beberapa perkara penting yang perlu dilihat di sini adalah untuk menjadikan jawatankuasa yang dibentuk itu adalah jawatankuasa yang efektif atau jawatankuasa yang dapat memberikan kepuasan maksimum kepada penduduk atau pemilik petak yang membayar yuran penyelenggaraan. Kita tahu di kalangan AJK juga mereka merupakan pemilik petak, mereka juga bertanggungjawab membayar yuran penyelenggaraan, tetapi ianya apabila kita menjadi ahli jawatankuasa, kita tidak mempunyai kuasa atau kita tidak mempunyai kuasa monopoli atau kuasa autonomi untuk bertindak lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan atau mana-mana seksyen di dalam Akta Pengurusan Strata, Akta 757. Ya, bukan maksudnya apabila kita menjadi AJK, kita mempunyai kelebihan untuk menggunakan ruang atau apa-apa juga harta bersama untuk kepentingan peribadi kita. Tidak boleh. Ya, sebab ianya nama pun harta bersama. Apabila ianya harta bersama, kita seharusnya menggunakan ianya secara bersama-sama. Sebab semua pemilik petak membayar caj penyelenggaraan bagi menguruskan kawasan harta bersama. Jadi kalau kita lihat dari perspektif di Malaysia ini, kita lihat kepada 3 kategori, iaitu kategori kos rendah, kos sederhana dan juga kos tinggi. Seringkali kita lihat apabila saya melihat sendiri situasi sebenar di lapangan, bukan saya tidak mengatakan semua pengurusan di peringkat kos tinggi itu adalah yang terbaik, tetapi ada juga pengurusan yang dilakukan itu tidak menepati kehendak-kehendak atau apa juga yang telah ditetapkan selaras dengan Akta Pengurusan Strata itu sendiri. Ya, sebab seringkali kita lihat kalau kos tinggi ni mereka lebih cenderung untuk melantik pihak ketiga, iaitu ejen pengurusan, syarikat ejen pengurusan bagi menjalankan kerja-kerja pengurusan di kawasan skim perumahan mereka. Mungkin kerana mereka ini adalah mampu untuk menjalankan untuk menanggung kos pembayaran bagi pelantikan ejen pengurusan. Jadi isu-isu pengurusan yang tidak efektif di kos tinggi ini saya boleh lihat ianya adalah pada kadar yang minimal. Mungkin dalam 10 tu mungkin ada 1 sahaja yang kurang efektif. Tapi jika kita melihat kepada perspektif di pengurusan bangunan atau pengurusan strata bagi kategori kos rendah, of course, yang jika kita lihat kos rendah, yuran penyelenggaraan mereka tidak berubah daripada tahun mula bangunan berkenaan dibina, mungkin pada 20 atau 30 tahun yang lalu, pada kadar 10 ke 15 ringgit. Jadi pada kadar yang 10 ke 15 ringgit ini, bagaimana mereka untuk bertahan bagi menampung kos-kos penyelenggaraan, terutama bagi perumahan kos rendah yang mempunyai fasiliti yang memerlukan kos yang tinggi. Contohnya penyelenggaraan lift yang for sure akan melibatkan kos yang tinggi dalam penyelenggaraan alat-alat ganti lift, penyelenggaraan pembayaran utility elektrik bagi penggunaan lift ini. Jadi sekiranya
pemilik petak masih lagi pada tampuk pemikiran yang lama, pada pemikiran yang mana kadar yang lama itu masih harus dikekalkan, which is mungkin pada 10 atau 15 tahun yang lalu pada kadar RM50 atau RM30 itu mungkin cukup untuk menampung kos-kos pembaikan atau kos-kos tukar alat ganti. Tetapi jika kita menyebut pada keadaan sekarang yang pada tahun kegini, kita boleh lihat kadar inflasi meningkat dan ianya secara tidak langsung memberi impak kepada pengeluar-pengeluar atau pengeluar-pengeluar alat ganti ini untuk mereka menaikkan kadar charge, menaikkan kadar-kadar harga yang bagi alat-alat ganti yang kepada service provider seperti landscape, security dan lain-lain lagi. Jadi bagaimana cara sesebuah JMBMC itu untuk bertindak menjadi sebuah badan atau organisasi yang efektif, ianya bergantung kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan dalam cara mungkin saya tidak mengatakan semua tidak bagus dalam pengurusan. Kalau saya ambil skop di kawasan Ampang Jaya ini sendiri, ada beberapa skim kos rendah, kos sederhana maupun kos tinggi yang boleh kita jadikan sebagai role model untuk yang saya boleh cakap mereka ini adalah sebagai organisasi atau membentuk sebuah organisasi dalam pengurusan strata yang efektif. Yang ada di kalangan mereka pada waktu ketika mengambil alih tampuk pimpinan sebagai JMBMC dengan kadar charge penyelenggaraan di dalam akaun dan sinking fund yang pada kadar yang minimal. Mungkin ada juga di kalangan mereka kadar kutipan yang di dalam akaun yang berkenaan adalah pada kadar yang minimal, mungkin minimal ataupun mungkin tidak ada langsung, tetapi setelah mereka bangkit mengambil tanggungjawab untuk menguruskan menjadi ahli jawatankuasa dan juga secara kerja secara bekerjasama, mereka ini telah berjaya daripada kosong ataupun mungkin daripada minimal menaikkan kadar charge itu. Bagaimana mereka melakukan? Okey, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan itu adalah keras. Adalah keras. Tapi pendekatan yang mereka ambil itu adalah pendekatan yang telah atau dibenarkan oleh Akta. Sebab di bawah jadual ketiga itu sendiri telah menyatakan beberapa tindakan yang boleh diambil oleh JMBMC untuk mereka membentuk ataupun meningkatkan sebagai langkah untuk mereka meningkatkan kadar kehutangan dalam akaun mereka itu sendiri. Mungkin setengah daripada mereka, kalau kita tengok akan ada datang kepada kita aduan yang mana kad akses diblok, mereka tidak dapat masuk ke petak mereka, mereka tidak dapat letak masuk seperti biasa, sebab mereka ini adalah yang tidak mengetahui bahawa tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang dibenarkan di bawah Akta Pengurusan Strata itu sendiri. Tetapi mereka ini sepatutnya memberi kerjasama untuk menyelesaikan hutang-hutang atau tunggakan charge maintenance, ianya sebagai orang cakap keadilan bagi mereka yang tidak pernah ingkar untuk membayar charge penyelenggaraan. Jadi kalau ada tindakan yang agresif atau tindakan yang lebih lagi pada saya keras yang diambil oleh JMBMC, ini adalah untuk kebaikan semua. Bukan untuk kebaikan JMBMC, bukan untuk semata-mata tindakan membalas dendam, tetapi ini adalah tindakan secara yang diambil secara bersama, secara konsensus dalam mesyuarat AJK itu sendiri, yang mana ianya selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Akta lah.
Okey, selain itu juga sekiranya saya ingin mengaitkan apa yang dikatakan dengan pengurusan strata yang efektif, yang juga saya boleh sebersedikit menyampaikan beberapa perkara atau intipati uh, camat atau syarahan yang akan saya berikan atau presentation yang akan saya sampaikan pada hari Khamis ini. Okey, antaranya jika kita tengok untuk membentuk sebuah pengurusan strata yang efektif, of course kita kena memahami cara pemilihan dan juga pelantikan JMBMC itu sendiri. Okey, kita kena faham siapa JMBMC, kita kena faham siapa yang layak untuk menjadi JMBMC, siapa yang layak untuk mengundi JMBMC dan siapa yang boleh diundi untuk menjadi JMBMC. Okey, ini adalah perkara-perkara yang boleh tuan-tuan dan puan-puan belajar ya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyertai program pada 18 Mei iaitu Khamis ini. Okey, selain itu juga setelah dilantik sebagai JMBMC, of course ya, mereka ini seharusnya faham dengan tanggungjawab dan peranan yang harus dimainkan oleh JMBMC. Sebab lantikan bila kita terlantik sebagai JMBMC, kita mungkin mempunyai zero knowledge pengetahuan sifar, tidak tahu langsung mengenai pengurusan strata. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar dengan lift, lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan strata, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tidak memahami apakah peranan, kuasa dan tanggungjawab yang diperuntukkan oleh Akta Pengurusan Strata Akta 757 kepada JMBMC. Sebab di dalam Akta Pengurusan Strata di bawah Seksyen 21 dan juga Seksyen 59 untuk JMB dan MC ada secara jelas memberikan atau menyenaraikan tugas dan tanggungjawab, kuasa dan peranan kepada JMBMC untuk mereka bertindak bagi menjalankan kuasa-kuasa yang telah diberikan di bawah akta itu untuk memberikan pengurusan yang terbaik atau untuk melaksanakan kewajipan yang telah ditetapkan. Jadi ianya tertakluk kepada apa yang telah ditetapkan dalam akta itu sendiri. Walau bagaimanapun tidak semua kuasa dan tugas itu boleh dijalankan sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada pemilik petak. Ya, ada setengahnya mungkin merasakan tugas atau kuasa yang diberikan itu adalah tidak adil atau tidak mendapat pelaksanaan ataupun apa orang cakap tu keadilan sewajarnya, tetapi mereka ini tidak mempunyai pilihan ya, sebab mereka juga merupakan pemilik petak. Mereka juga mempunyai kuasa, mereka juga membayar caj penyelenggaraan seperti tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mereka sanggup mengambil tanggungjawab untuk menjadi JMBMC walaupun ada setengah di kalangan mereka tidak mengambil langsung allowance ya, sebagai JMB atau MC walaupun ianya dibenarkan di bawah akta dengan kuasa untuk meluluskan di bawah COP lah. Okey, jadi selain itu juga antara intipati lain yang boleh saya kongsikan yang akan saya sampaikan dalam program pada 18 Mei ini adalah saya akan turut bercerita berkenaan dengan penyelesaian pertikaian secara berkesan berkaitan isu dalam skim strata. For sure. Ya, jika tuan-tuan dan puan-puan duduk di skim strata, pelbagai isu, pelbagai masalah yang berkaitan dengan skim strata. Seringkali kita lihat isu yang biasa dilihat menerjah atau yang seringkali kita dengar ataupun kita lihat secara actual ditapak di lapangan ya, selalunya seringkali isu-isu pemeliharaan haiwan peliharaan and then pengurusan kerosakan fasiliti and kebersihan, keselamatan. Okay, ini adalah perkara-perkara yang seringkali menyebabkan berlakunya pertikaian di antara pemilik petak dan juga JMBMC ataupun di kalangan pemilik petak itu sendiri atau di kalangan pemilik petak bersama dengan pihak ketiga, service provider tadi. Ya, mereka ini tidak melalui JMBMC tetapi direct kepada pihak ketiga, let's say
landscaper, cleaning services, ya, mereka mungkin mereka merasakan mereka lebih selesa untuk terus kepada pihak ketiga ini, tetapi sekiranya berlaku pertikaian, mereka akan datang balik kepada JMBMC. Jadi saya bukanlah pakar psikologi, saya bukanlah pakar bukanlah pegawai psikologi dan bukan juga mempunyai major dalam psikologi, tapi saya boleh cuba menyampaikan atau memberikan berkongsi pandangan saya berkenaan dengan beberapa cara untuk memberikan tuan-tuan dan puan-puan idea untuk menyelesaikan sesuatu pertikaian. Sebab kadang-kadang pertikaian ini akan menjadi satu pada saya, yang saya boleh cakap, akan menjadi barah dalam kehidupan manusia. Sebab saya boleh lihat yang rakyat Malaysia ini, terutama sekali yang saya secara generalnya pada semua, saya lihat rakyat Malaysia ini lebih suka bertikam lidah atau suka mempertikaikan atau sukakan pergaduhan, ya. Sebab bila si A bergaduh dengan si B, ya, dua-dua pihak akan cuba untuk menegakkan benang yang basah, walaupun ada satu pihak yang salah dan satu pihak yang betul, dan akan masuk pihak yang ketiga cuba untuk menyelesaikan masalah. Dan isu ni saya boleh cakap, ya, kalau di skim serata, pengadu A dan pengadu A dan juga JMBMC katakan, ya, bergaduh, atau pengadu A dan pengadu B bergaduh, seringkali COB akan bertindak sebagai mediator. Ini kalau praktis saya di MPAJ, sekiranya saya lihat aduan itu tidak boleh diselesaikan atau tidak boleh diselesaikan di atas kertas, atau tidak boleh diselesaikan secara email, ataupun mungkin kita telah menjawab, telah memberikan maklum balas, tetapi masih lagi pengadu tidak berpuas hati dengan dengan maklum balas yang telah diberikan. Okey, salah satu cara yang saya amalkan di MPAJ adalah untuk memanggil kedua-dua pihak untuk duduk bersama di meja rundingan. Kita dengar kedua-duanya untuk berhujah atau menyampaikan maklum balas mereka, atau untuk menyampaikan apa sebenarnya yang mereka kehendakkan, ya. Jadi mungkin ada beberapa perkara itu boleh diselesaikan sebab ianya telah diperuntukkan dalam akta. Mungkin ada beberapa perkara itu tidak ada dalam peruntukan akta, tetapi kita boleh menggunakan kebijaksanaan kita untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Sekiranya JMBMC itu adalah sebuah organisasi yang aktif, atau organisasi yang pada pandangan saya yang sangat proaktif atau pandai, ya, mereka selalunya aduan ini tidak akan sampai pada COB, mereka akan selesai di peringkat mereka, ya. Jadi keterlibatan kedua-dua pihak seharusnya menjadi aspek utama dalam penyelesaian sesuatu pertikaian, sebab ianya tidak boleh ditolak terus kepada COB, sebab COB ini adalah merupakan pegawai, merupakan badan penyelaras kepada akta, ya. Dia juga bertindak sebagai mediator. Jadi COB tidak akan memihak kepada mana-mana kecuali memang pihak yang satu itu adalah salah, ya. Jadi kalau memang dah terang ianya salah, seperti mana yang telah diperuntukkan dalam akta, jadi kita cuma sampaikan, ya. Mungkin dengan cara itu mereka lebih memahami, mereka dapat menerima instead of just reply through the letter ke through the email, kan. Mungkin dia nak jumpa, dia nak ada satu bonding, ya, antara COB dan juga mereka dan juga JMBMC, ya. Mungkin dekat situ kita dapat lihatlah, ya. Jadi antara lain juga yang saya boleh kongsikan secara general, ya, kalau kita hidup di kehidupan di perumahan strata, of course kita harus membentuk suatu komuniti atau masyarakat sivil, ya. So kesedaran komuniti itu seharusnya ada, ya, bukan sahaja di kalangan di kalangan suatu taman perumahan, tetapi kalau di strata, ianya merupakan satu kerajaan kecil, ya. Kalau kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri, kita ada kerajaan tempatan, tetapi kita ada juga, kalau di skim strata, saya boleh panggil ianya sebagai sebuah kerajaan kecil, ya, yang mana pentadbirnya adalah JMBMC,
rakyatnya adalah pemilik petak yang lain. Jadi pembentukan masyarakat civil itu harus ada sebab kesedaran sivik atau kesedaran civil di kalangan kita rakyat Malaysia ini masih lagi rendah ya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang telah membangun ya. Kalau kita lihat di Singapura, di UK mungkin ya, mereka ini telah dididik atau mempunyai kesedaran sivik yang tinggi ya. Sebagai contoh kita ambil di Singapura ya, kalau kita lihat di Malaysia, kita akan simply buang sampah itu dari tingkat atas ya. Jadi apa tindakan ya? Kalau ada CCTV mungkin kita boleh tangkap lah pelaku, tapi kalau kata tak ada kemudahan itu ya, tidak, jadi pada susah lah. Jadi peringkat awal itu kita kena ada satu sikap ataupun mungkin JMBMC boleh membentuk satu program kesedaran sivik di kalangan penduduk komuniti itu sendiri, memberi kesedaran kepada komuniti untuk lebih peka, lebih sayang kepada bangunan mereka, sebab rumah mereka itu adalah rumahku, syurgaku. Jadi tempat tinggal kita haruslah selesa. Jadi kalau kita nak bentuk kesedaran komuniti atau kesedaran sivik itu bukan sahaja kepada di peringkat awal, peringkat kanak-kanak, tetapi sekiranya kita telah dewasa, kita mempunyai akal dan fikiran untuk berfikir. Jadi di situ juga saya mungkin boleh berkongsi sedikit idea-idea bagaimana untuk membentuk kesedaran sivik dan bagaimana untuk membentuk sebuah komuniti yang bersatu padu dan seterusnya memberi sumbangan kepada skim perumahan yang kita duduk menjadi sebuah skim yang harmoni, skim yang dikenali ramai, mungkin sebagai contoh kepada skim-skim yang lain ya. Jadi ini adalah merupakan aspek utama ataupun intipati yang boleh saya kongsikan nanti. Okey, selain itu juga, sekiranya kita ada sebuah JMBMC, of course kita kena tengok bagaimana pengurusan rekod dan pejabat yang ada. Jadi sekiranya sesebuah JMBMC itu mempunyai pengurusan rekod yang baik dari segi pemfailan, dari segi rekod pembayaran ya, dan susunan pejabat yang bagus, yang baik. Jadi ini akan sedikit menyumbang kepada pembentukan sebuah pengurusan strata pengurusan yang efektif lah. Jadi sekiranya rekod itu disusun secara baik, jadi pada saya tidak ada isu atau permasalahan yang berlaku pada masa hadapan kehilangan rekod. Tidak dapat direkodkan untuk tujuan-tujuan laporan audit keuangan. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang rutin selalu kita lihat, kehilangan rekod, tidak direkodkan ataupun file missing, file tidak dibuka. Jadi sebab macam saya cakap tadi ya, skim strata adalah skim yang merupakan salah satu kerajaan kecil ya. Paling banyak pun lah, mungkin paling banyak unit pun 2,000 ataupun ya paling banyak pun 2,000 unit lah. Jadi pada saya tidak ada isu sebab sekarang zaman teknologi ya. Kalau kita tidak mahu pun file secara fizikal, ada sistem-sistem yang boleh digunakan atau boleh dilanggan untuk digunakan. Okey, sebagai contoh di Selangor, kita telah ada satu sistem melalui Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, kita menyediakan sistem ECOB. Okey, sistem ini adalah sistem yang pada saya sangat membantu sebab kita di peringkat pejabat ya di ECOB sendiri, kita tidak mempunyai ruang yang besar untuk menempatkan file-file atau dokumen-dokumen daripada JMBMC. Begitu juga di JMBMC, mereka tidak mempunyai ruang pejabat yang besar. Jadi ambil kesempatan ini untuk gunakan apa jua sistem. Macam di Selangor, sistem ECOB ini diberikan secara percuma kepada JMBMC untuk gunakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakan kesempatan ini ya, dan saya menyeru kepada semua mungkin juga di JMBMC yang lain untuk mencari satu alternatif menggunakan sistem bagi membentuk sebuah pengurusan rekod yang terbaik. Jadi pada masa hadapan
let's say the next term untuk AJK mereka perlukan record the certain record. So tak adalah isu kehilangan record ya. Jadi record yang ada sebab telah direkodkan secara maya. Jadi boleh dimuat naik melalui sistem yang telah dilanggan itulah. Okey. Jadi akhir sekali mungkin saya boleh berkongsi juga antara intipati yang akan saya sampaikan pada 18 Mei itu adalah komunikasi ya, perhubungan awam dan juga komunikasi dalam pengurusan strata. Sebab komunikasi di antara kedua pihak adalah komunikasi dalam arti kata lain komunikasi dua hala. Ada juga komunikasi sahala. Apa maksud saya komunikasi sahala? Komunikasi sahala mungkin secara maya ya, secara email itu komunikasi sahala. Komunikasi dua hala adalah JMBMC dan juga pemilik petak datang bertemu. Jadi ini adalah penting. Bila ada komunikasi, maka sesebuah pengurusan itu akan menjadi tersusun atau lebih sistematik. Sebabnya ada perbincangan atau sesi perbincangan, sesi pertukaran pandangan. Mungkin juga JMBMC boleh mendengar apa pandangan daripada pemilik petak atau pengadu. Ya, selalunya yang ingin saya sampaikanlah ya, kalau kita jadi pengadu, kita bukan semata-mata menyampaikan aduan, tetapi kita beri cadangan kepada JMBMC apa yang boleh ditingkatkan atau boleh diberikan perhatian untuk memberikan atau mengatasi masalah atau aduan yang disampaikan. Jadi bukan aduan itu sampai untuk saya hantar aduan, saya nak tahu ianya diselesaikan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan selaku pengadu, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga bagi pandangan, bagi aduan dan juga bagi cadangan. Bagaimana nak menyelesaikan aduan itu? Ya, mungkin sebab ada sesetengah perkara itu kita tak mampu untuk buat seorang. Ya, sebagai pengadu. Mungkin kita kena sampaikan dekat JMBMC sebab mereka mempunyai capacity ya untuk melakukan perkara berkenaan. Jadi komunikasi adalah perkara penting dalam mana-mana organisasi, begitu juga di perumahan berserata juga. Sebab kita hidup berjiran. Saya rasa kalau kita compare dengan taman perumahan, kita duduk, kita dipisahkan oleh dinding, sama juga di strata kita dipisahkan oleh dinding. Tetapi saya rasa kalau di taman perumahan kita jumpa di luar pagar. Tapi kalau di perumahan strata, kita jumpa di dalam lift, kita jumpa di lobi lift, kita mungkin jumpa di kafe, kita mungkin jumpa di surau, kita mungkin jumpa juga di mana-mana ruang harta bersama. Jadi kelebihan itu adalah penting sebab kalau tak ada komunikasi, so kita tak kenal siapa yang berada di kawasan kita, di sekitar kita. Mungkin dia bukan pemilik petak di situ, ya. Mungkin datang untuk mencuri ke, kita tak tahu. Ya. Jadi perkara-perkara ini adalah penting. Bila kita dekatkan diri kita kepada JMBMC, kita harus memberikan sesuatu yang feedback yang positif. Bukan secara langsung, bukanlah saya nak mengatakan pengadu selalu bagi feedback secara negatif. Ada juga pengadu yang berikan aduan bersama cadangan. Bila kita tengok cadangan itu adalah cadangan yang realistik, kenapa kita tidak pertimbangkan? Mungkin kita boleh mempertimbangkan cadangan berkenaan untuk digunakan atau pakai oleh JMBMC bagi membentuk sebuah pengurusan strata yang efektif. Jadi saya rasa cukup setakat itu dahulu. Saya serahkan semula kepada Naufal. Terima kasih Naufal. Naufal. Alright, terima kasih Surya untuk perkongsian sebentar tadi berkenaan kepentingan pengurusan strata yang efektif dan juga intipati seminar pengurusan strata yang efektif yang akan berlangsung pada 18 Mei Khamis ini. So, kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surya akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. So, actually kita ada satu je soalan Surya hari ini daripada Miss Nazliana. JMB mahu menyewakan parkir pelawat kepada pemilik petak. Apakah perkara ini perlu dibawa ke dalam mesyuarat agung untuk diluluskan atau boleh sekadar makluman melalui notis? Okey.
Kalau kita tengok dalam akta di bawah jadual ketiga, harta bersama. Okey, MC JMB mempunyai hak eksklusif untuk membuat suatu perjanjian eksklusif bersama pemilik petak untuk menyewakan atau menggunakan apa-apa ruang harta bersama kepada pemilik petak. Jadi pada saya cukup sekadar ianya dibincangkan dalam mesyuarat AJK, tetapi ianya perlu juga dimaklumkan melalui AGM. Maksudnya kalau setakat satu petak tu pada saya tak ada isu lah, tapi kalau kata ada 2-3 petak ataupun lebih petak yang akan menyebabkan kekurangan petak sedia ada kepada pemilik petak, jadi perkara ini perlu dibincangkan dalam AGM. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi, dalam jadual ketiga itu harta bersama, dia dah memberikan suatu kuasa kepada JMBMC untuk membuat suatu perjanjian bertulis atau perjanjian yang eksklusif bersama dengan pemilik petak lah, untuk menggunakan ruang harta bersama. Alright, so seterusnya kita ada satu lagi soalan baru je masuk. Bolehkah sekiranya ahli jawatan kuasa Persatuan Penduduk di Pines ditukar menjadi ahli jawatan kuasa pengurusan? Okey. Kalau jawatan kuasa penduduk itu adalah merupakan pemilik petak, nama dia ada dalam SMP, asalkan dia pemilik petak, dia boleh jadi jawatan kuasa. Tetapi sekiranya dia penyewa, dia bukan nak ada nama dalam sales and purchase agreement ataupun dalam strata title, dia tak layak lah untuk jadi ahli jawatan kuasa. Jadi kalau kata dia nama bersama suami dan isteri, isteri kena, katakan suami nak jadi AJK, isteri kena bagi proxy, borang proxy kepada borang proxy suatu AGM untuk lantik suami dia sebagai jawatan kuasa, ataupun dan begitulah sebaliknya. Baik, terima kasih Surya. Kini kita telah pun sampai ke penghujung rancangan buah bicara ini. Dengan itu, saya ingin menjemput anda semua ke pengurusan strata yang efektif, panduan praktikal dan lawatan ke Pangsapuri terpilih yang akan berlangsung pada 18 Mei ini, hari Khamis, jam 9 pagi hingga 4 petang di Multipurpose Hall di Pines Condominium, Ampang. Sekiranya anda berminat, anda boleh kontak kami di nombor yang tertera di bawah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surveyor Roziza untuk perkongsian pada hari ini. Dan Surveyor juga akan menjadi speaker pada hari tersebut. So, mana-mana yang berminat, please contact us. Ini merupakan panggilan terakhir untuk our participants. So, terima kasih Surveyor. Thanks again. Terima kasih juga kepada para peserta kerana sudi bersama kami pada petang ini. Kami berharap untuk bersama anda pada episod yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.